Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun, wa amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyempurnakan ataupun menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan juga dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu selepas daripada salat subuh, iaitu kuliah subuh, yang mana saya sesungguhnya diberi tajuk Ihya Ramadan oleh pihak surau. Ini bermaksud kita masih di dalam bulan Ramadan. Untuk maklum kepada kita, Ihya Ramadan bermaksud menghidupkan Ramadan. Dan saya mengambil ataupun merujuk kepada artikel yang saya tulis pada 7 Mei tahun 2020 yang lepas. Yang artikel ini dia ada kaitan dengan Ihya Ramadan. Cuma tajuknya saya tajukkan dengan meneladani sifat salafus salih menyambut dan menghayati kedatangan Ramadan. Ini bermaksud gabungan dengan Ihya Ramadan dan juga kita mengenali apakah yang dimaksudkan salafus salih. Jadi sebagian memahami Ihya Ramadan. Ihya Ramadan itu maksudnya menghidupkan Ramadan. Ramadan adalah dihidupkan dengan perkara-perkara yang kita boleh lihat bagaimana Rasulullah SAW diikuti oleh sahabat dan juga para salaf, yakni mereka menghidupkan Ramadan dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kembali kepada salafus salih, apakah yang dimasukkan dalam salafus salih? Di mana menurut definisi bahasa as-salaf merujuk kepada terdahulu, yakni salaf itu maksudnya yang terdahulu, yang terawal. Dan salih itu maksudnya merujuk kepada yang baik, golongan ataupun generasi yang awal, generasi umat Islam yang awal. Yang mana ini adalah definisi salaf ini disebut oleh Ibnu Al-Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, yakni kitab kamus bahasa Arab ataupun kamus Arab. Apakah yang dimaksud dengan salaf secara etimologi? Yakni salaf itu merujuk kepada orang yang terdahulu. Dan kalau segi definisi syaraknya pula, yakni salaf berarti generasi pertama yang terbaik umat Islam. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini adalah merupakan 3 generasi terbaik umat Islam. Ini yang difahami secara terminologi, yakni secara etimologi. Salaf itu adalah merupakan yang terdahulu, orang yang terawal. Dan kalau dipahami secara terminologi, secara istilahnya, yakni salaf adalah merupakan merujuk kepada
generasi pertama umat Islam, yakni generasi yang terbaik. Mereka itu adalah terdiri daripada sahabat, tabi'in dan juga tabi'in. Jadi kalau sahabat, kita faham sahabat ini mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka yang masuk Islam di hadapan Nabi, makna Islam mereka itu dengan diislamkan oleh Rasulullah SAW. Tabi'in itu orang yang masuk Islam dengan sahabat, makna mereka Islam melalui sahabat. Ada juga mereka yang sezaman dengan Nabi SAW, tapi mereka tidak Islam melalui Nabi, melalui sahabat, lambat masuk Islam, sehingga mereka digelar sebagai tabi'in. Jadi sahabat ni orang yang Islam dengan Nabi. Mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Jadi tabi'in ini orang yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan sahabat. Contohnya golongan yang sezaman dengan Nabi, tetapi dia adalah tabi'in, yakni Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni terkenal nama dia. Dia sezaman dengan Rasulullah SAW, tetapi dia tak pernah jumpa Nabi. Yang dia masuk Islam melalui sahabat. Jadi dia sebagai tabi'in. Tabi'in ini orang yang Islam di tangan tabi'in. Jadi mereka menerima Islam bersyahadah di tangan tabi'in. Jadi kalau kita susul dari segi pengambilan ilmu, sahabat mengambil ilmu terus kepada Rasulullah SAW. Tabi'in ini mengambil ilmu terus kepada sahabat. Tabi'in mereka mengambil ilmu terus kepada tabi'in. Kalau kita merujuk kepada ulama mazhab yang 4, pengasas dalam mazhab fiqh, semua mereka itu adalah merupakan generasi awal umat Islam, salaf. Contohnya Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Malik. Mereka ni adalah merupakan generasi tabi'in, dan juga tabi'in. Termasuk Imam Syafi'i tabi'in. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, bermakna dia adalah kurung yang kedua. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun 163 Hijrah, bermakna dia kurung yang kedua. Ini mereka ni adalah golongan salaf, golongan umat Islam yang terbaik. Begitu juga ulama yang mempelopori bidang akidah, contohnya Imam Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260, yakni kurung yang ketiga Hijrah. Begitu juga Imam Mansur Al-Maturidi lahir tahun yang ketiga Hijrah. Mereka ni adalah merupakan daripada kelompok salaf. Ini golongan ataupun kumpulan yang terbaik umat Islam. Ini kesemua berdasarkan kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yakni pada masa zaman sahabat. Kemudian yang sesudahnya, ini masa tabi'in. Kemudian yang sesudahnya masa tabi'ut tabi'in. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 2652, dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama, hadis nombor 2533. Jelas kepada kita pembahagian generasi ini disebut oleh Rasulullah SAW. Kita ulang, Nabi sebut khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kata Nabi. Ini kurun Nabi berserta dengan sahabat. Thumma alladhina yalunahum, dan kurun yang kemudiannya. Thumma alladhina yalunahum, dan kurun yang kemudiannya. Maknanya disebut di sini, kita pahami, yang generasi yang terbaik umat Islam adalah 300 tahun pertama Islam. Maknanya 1100 tahun yang atas adalah mereka yang terbaik daripada kalangan umat Islam. Baik dari segi apa? Baik dari segi kepahaman ilmunya tepat benar, baik dari segi pengamalan, amalan-amalan itu bertepatan dengan sunnah, dan mereka ini berakidah yang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi mereka dekat dengan Nabi SAW, teramat dekat. Dan ulama yang rapat dengan kita, contohnya Imam Syafi'i.
Dia ada nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dinisbahkan kepada datuk dia. Di mana zaman dia lahir tahun 150 Hijrah, bermaksud dia amat dekat dengan sahabat. Sangat dekat, 150 Hijrah. Kita ni 1443 Hijrah, jauh sangat dengan sahabat, jauh sangat dengan tabi'in, apatah jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ilmu tu sampai kepada kita melalui ulama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang ulama ni, innama yakhshallaha min 'ibadihi ulama. Hanya saja daripada kalangan hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Dan dalam hadis Nabi banyak menyebut tentang ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu waris kepada Nabi, waris dari sudut ilmu. Daripada mereka ni lah kita terima ilmu secara bersanadnya daripada Rasulullah SAW, diikuti oleh anak murid Nabi, sahabat, diikuti oleh anak murid sahabat, tabi'in, diikuti oleh anak murid tabi'in, tabi'in, dan diikuti oleh mereka yang kemudian yang daripada golongan sahabat sampailah kepada kita dan dibukukan akan fatwa-fatwa mereka untuk kita pelajari. Ini adalah merupakan sanad yang terbaik di dalam Islam. Jadi Islam ni agama yang kita boleh terima dari segi sejarahnya, susul jalurnya sampai kepada pengasas ataupun yang membawa Islam pertama, Rasulullah SAW. Itu berkenaan dengan salaf. Kita faham salaf itu disebut oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis di atas bahawa generasi salaf adalah generasi yang terbaik dan satu generasi yang bersungguh-sungguh untuk dan dalam melakukan ibadah dengan mengharapkan ganjaran dan redha Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud salaf. Apa yang kita nak sentuh, poinkan di sini, salaf ni generasi terbaik dari segi ilmu dan juga pengamalan. Dan daripada mereka lah sebagai contoh, Nabi SAW itu adalah contoh yang pertama. Dan ilmu Nabi itu dikembangkan oleh sahabat dan juga generasi salaf. Sahabat itu termasuk salaf lah. Kesungguhan mereka dalam beribadah lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan. Jadi salaf ni bukan setakat ilmu mereka itu adalah bersih, benar. Bukan setakat itu saja, tetapi mengamalkan ilmu itu, di mana mereka bersungguh-sungguh beramal dengan ilmu. Dan di antara pengamalan mereka tentang menghayati Ramadan itu sendiri. Apabila tiba bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh menghayati Ramadan. Mereka bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan, seperti mana mereka mempelajari ibadah di dalam bulan Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka yakni salaf teramat bersungguh-sungguh dan serius untuk berlumba-lumba melakukan ibadah, kerana mereka sedar betapa berharganya bulan yang penuh dengan barakah ini. Jadi para salaf ini adalah golongan yang berlumba-lumba serius di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Kesedaran mereka terhadap kelebihan, kemuliaan, keberkatan bulan Ramadan. Mereka tidak akan mensia-siakan peluang apabila berada di dalam bulan Ramadan dengan tidak membiarkan ia berlalu begitu sahaja. Amalan dan disiplin diri mereka menghadapi bulan Ramadan menjadi panduan yang terbaik bagi kita dalam melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, agar ibadah yang kita lakukan berakhir dengan amalan-amalan yang terbaik. Jadi bermaksud kita mencontohi salaf. Dan kalau kita mencontohi salaf itu mencontohi Rasulullah SAW. Mereka ni adalah generasi umat Islam terbaik, baik dari segi ilmunya bersih dan juga amalannya tepat seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Namun kita tak jumpa salaf. Bagaimana pula kita nak mempelajari amalan yang diamalkan oleh salaf? Ulama yang memainkan peranan. Ulama lah yang menggali ilmu-ilmu salaf. Ulama lah yang menggali ilmu-ilmu yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada salaf. Ulama yang menggali amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat dan salaf. Jadi maknanya itu adalah merupakan peranan ulama. Kita tak boleh terus pergi kepada Nabi SAW
Sebab kita ni nak bandingkan Nabi dah 1400 tahun lepas jarak masanya, dan kita boleh sampai kepada Nabi SAW melalui ulama. Mereka ni lah sebagai waris Nabi dari segi apa? Dari segi ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris pada Nabi dari segi apa? Dari sudut ilmu. Amalan dan disiplin diri mereka menghadapi bulan Ramadan menjadi panduan terbaik bagi kita dalam melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, agar ibadah yang kita lakukan berakhir dengan amalan-amalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang bermaksud, Ia menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang hidup kita ni, mati dan hidup kita ni ujian. Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan mati lepas tu hidup. Di sini ada berbagai tafsiran ulama kenapa Allah Ta'ala mulakan mati dan disusuli dengan hidup. Di mana kata ulama, sebagai ulama mengatakan maksud di sini fokus atau pemerhatian dalam hidup kita ni adalah mati. Selepas tu baru kita fikir tentang hidup. Mati ni adalah merupakan tumpuan utama dalam hidup kita. Apa saja amalan kita, kita fikir untuk kebaikan kita selepas mati kita. Itu maksudnya Allah Ta'ala sebut di sini mati, lepas tu diikuti dengan hidup. Jadi maknanya fokus utama dalam hidup kita ini sendiri, segala amalan kita, segala tindakan kita memberi baik kepada kematian kita selepas mati. Dan disitulah kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini akan berpandukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini, dalam surah Al-Mulk ini, Allah Subhanahu wa taala sebut yang bermaksud Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik daripada amalnya, yang hidup kita dengan penuh ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dunia kita ini adalah ujian yang mengelilingi kita. Nafsu kita sentiasa berkeinginan untuk berseronok, bersuka-suka dengan dunia. Nafsu ni dia tidak suka dengan perkara akhirat. Dan ini adalah ujian besar kepada kita. Dan dalam sebalik ujian ini, Allah Subhanahu wa taala memilih ahsana amala, amalan yang terbaik. Bukan setakat amalan yang baik, tapi Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala nak kita melakukan amalan yang terbaik. Inilah yang dimaksudkan dengan apa yang kita cuba nak fahami dalam konteks ini. Apabila kita temui bulan Ramadan, kita nak melakukan amalan yang terbaik. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terbaik ini amalan yang dilakukan oleh salaf. Salaf ni orang yang mempelajari ilmu terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan tadi macam mana kita tak jumpa salaf. Kita belajar ilmu Nabi melalui para ulama. Kita terus skip, dia panjang ni kan, kita skip. Yang ini kita akan pergi kepada berikut adalah merupakan antara keadaan salafus salih ketika bulan Ramadan. Inilah kita nak fokuskan bagaimana salafus salih menghidupkan bulan Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan, bagaimana mereka menghidupkan Ramadan itu sendiri, cara yang mereka menerima daripada Rasulullah SAW. Sebab apa kita nak jadi insan yang ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala pilih kita ni, Allah Ta'ala nak kita beramal dengan amalan yang terbaik, ahsan ma'amala, yang cemerlang, yang excellent. Bukan setakat baik, tetapi Allah Ta'ala nak yang terbaik, ahsan ma'amala. Yang surah ini, surah Al-Mulk ni biasa tuan baca lah setiap malam sebelum tidur tuan baca. Ya, ini baca surah Al-Mulk, mengamalkan baca surah Al-Mulk ini insya-Allah yang teman kita di dalam kubur. Jangan tak baca surah Al-Mulk, baca tiap-tiap malam. Saya biasa tengok dalam WhatsApp grup tuan-tuan tu ada yang memberi peringatan untuk membaca surah Al-Mulk. Satu peringatan yang baik kami tazkirah. Tazkirah ni ulang sebut, ulang nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang beriman. Tazkirah, Allah Ta'ala sebut surah tazkirah. Tazkirah ni yakni nasihat yang berulang-ulang, itu tazkirah. Dalam hidup kita ni kan selalu kena tazkirah, kena ulang. Makan kita pun ulang-ulang.
Semalam kita makan nasi, nanti kita makan nasi lagi. Sebelum ini kita makan nasi. Ini ulang, hidup kita sentiasa berulang. Itu adalah kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengamalan agama, nak ada ulang-ulang, ulang bagi ingat. Yang tazkirah. Mungkin kita pernah belajar dulu, tapi kita belajar lagi sebab apa? Nak diingatkan, diulang-ulang. Begitu juga dengan ingatan agar baca surah Al-Mulk. Saya tengok dalam WhatsApp group tuan-tuan tu ada yang menasihatkan mengingatkan tazkirah. Yang ni agar kita baca surah Al-Mulk ini satu daripada perkara yang baik, kita tazkirah. Tazkirah ni tak semestinya duduk di meja macam ni kita bertazkirah, berceramah. Yang ini memadai dengan satu petikan kata-kata yang menunjukkan peringatan walaupun berulang. Jadi amalkanlah surah Al-Mulk ini jelas ada dalam hadis Rasulullah berkenaan dengan kelebihan baca surah Al-Mulk ini sebagai yang memberi syafaat kepada kita apabila kita duduk dalam kubur. Kubur ini adalah merupakan satu tempat yang mesti Allah Ta'ala sudah tetapkan mesti kita akan lalui alam barzakh. Dan di antara penolong kita adalah Al-Quran. Dan diperkecilkan lagi Al-Quran itu adalah surah Al-Mulk. Al-Qurannya adalah syafaat kepada kita dalam kubur, masa kita nak mati dalam kubur, dan juga syafaat di mahsyar besok. Diperkecilkan lagi surah apa? Di antaranya surah Al-Mulk dan surah-surah yang lain. Mana kalau kita tak mampu baca surah Al-Quran, sekurang-kurang mampu kita baca surah Al-Mulk. Tak mampu kita baca surah Al-Quran, sekurang-kurangnya kita mampu baca surah Yasin. Sebab dia adalah merupakan Al-Quran. Berikut adalah merupakan antara keadaan salafus salih ketika bulan Ramadan. Jadi kita lihat bagaimana pengamalan salafus salih ketika bulan Ramadan. Yang pertama, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan dengan Ramadan dan menerima amalan kita. Apabila kita tengok amalan-amalan salafus salih, Yani Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah berdoa sebaik saja datangnya bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bagi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkatilah kami juga di dalam bulan Ramadan. Ini adalah merupakan amalan Rasulullah SAW sebelum tiba bulan Ramadan. Yani 2 bulan sebelum Ramadan di dalam diri Rasulullah itu, yakni terujuk-ujuk, tersangat-sangat nak jumpa Ramadan, sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban, serta berkatilah kami juga pada bulan Ramadan. Dan ada doa yang lain, wa balighna Ramadan, dan ketemukanlah kami bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana persediaan pengharapan Rasulullah nak tiba bulan Ramadan, bulan Rajab dah mula bersedia, dah mula melakukan aktiviti kekuatan luaran dan dalaman untuk ketemu Ramadan. Di antaranya berdoa. Bulan Rajab berdoa minta berkat, bulan Sya'ban berdoa minta berkat, dan juga minta berkat dalam bulan Ramadan. Ada hadis lain, yakni wa balighna Ramadan, ketemulah kami pada bulan Ramadan. Ini jiwa Rasulullah SAW dan diikuti oleh jiwa salafus salih. Dan kerana itulah jangan sekali-kali ada dalam diri kita tak suka dengan bulan Ramadan sebab puasa itu tak baik. Orang yang ada sifat yang macam takut dia tidak beriman dengan apa yang disuruh oleh Allah untuk berpuasa dan sebagainya sebab dia rasa berat. Dan sikap yang macam itu kalau ada dalam diri kita, dibinangi pun kita tidak dapat pahala apa-apa dalam bulan Ramadan sebab kita tak suka. Kenapa kita puasa? Sebab masyarakat puasa, tapi kita tak suka sebab tak boleh makan, tak boleh minum dan sebagainya. Kita rasa macam terhalang aktiviti yang biasa kita buat. Ini adalah sikap yang tidak baik. Sedangkan Nabi diikuti para salafus salih, bulan Rajab lagi dan mereka dah bersedia, sampai bulan Sya'ban mereka amat bersedia memperbanyakkan puasa. Dan juga bila ketemu bulan Ramadan, persediaan secara mental, fizikal dan mental itu ada pada mereka. Ini dizahirkan dalam hadis ini. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan, Allahumma ahnu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbuk wa
Rabbi wa rabbik, wa rabbi wa rabbukallah. Yang bermaksud, ya Allah, naunlah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Syekh Ahmad Syakir mengatakan isnadnya hasan, dan Syekh Su'ad Arnaud mengatakan hadis hasan dengan syawahid yang lain. Mana hadis ini menunjukkan boleh diamalkan dan juga dia adalah boleh digunakan sebagai hukum. Hadis hasan boleh digunakan sebagai hukum. Begitu juga dikatakan ramai di kalangan salafus saleh berdoa untuk mendapatkan Ramadan supaya diisi dengan pelbagai amal yang saleh. Antara doa mereka adalah Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadani wa sallamtu minni mutaqabbalan. Yang bermaksud, ya Allah, sejahteralah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahteralah Ramadan bagiku dan terimalah dariku ibadah pada bulan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam Ad-Du'a dan Imam Abu Na'im Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Awliya. Ini adalah merupakan contoh-contoh bagaimana salafus saleh nak mendembangi ataupun menghadapkan bulan Ramadan. Ini doa. Dan doa ini bukan setakat di luar Ramadan. Dalam Ramadan naklah kita memperbanyakkan doa. Banyak hadis yang merujuk kepada banyaknya Rasulullah SAW berdoa, dan Nabi menyebut waktu-waktu yang mustajab doa. Di antara waktu yang mustajab doa adalah waktu nak berbuka puasa, dan waktu yang amat mustajab doa adalah di waktu kita nak bersahur. Sahur itu disuruh oleh Rasulullah untuk melambatkan dia, iaitu dekat dengan waktu subuh. Sesiapa yang bersahur pukul 12 malam ni tidak bersahur namanya. Itu makan malam atau makan apa? Sahur ke orang pagi kan. Sahur ni maknanya apa ni maksud sahur? Sahur ni waktu yang dekat dengan waktu subuh. Yang ini Rasulullah berhenti makan 50 ayat daripada masa waktu subuh. Mana dekat sungguh 50 ayat daripada waktu subuh tu Nabi dah tak makan. Begitu. Ini maknanya waktu sahur yang dianjurkan kita dekat sangat dengan waktu subuh. Dan waktu itulah di antara dekat waktu sahur itu waktu yang mustajab doa. Mana berdoa tu secara umum disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ad-du'a wal 'aib, disebut oleh Rasulullah ad-du'a wal 'ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang ini di dalam selain bulan Ramadan kita dituntut untuk berdoa. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan naklah kita memperbanyakkan doa. Doa itu adalah ibadah yang dimakbulkan oleh Allah, yang ini sebaik selepas doa. Doa itu sendiri sudah ibadah. Sebagaimana kita solat itu ibadah, berpahala. Begitu dia doa, Nabi kita berdoa adalah berpahala. Dan selepas doa itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepadaku nescaya aku makbulkan. Makbulnya ada 3 bentuk kata ulama. Sama ada makbul terus ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan sebagai pahala di akhirat besok, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita dengan ataupun memakbulkan doa kita untuk keturunan kita. Kita doa sekian-sekian, Allah Ta'ala tak makbulkan kepada kita, tapi Allah Ta'ala beri kepada generasi kita. Mungkin 7-8 generasi kemudian daripada zuriat kita lahirlah ulama-ulama. Itu adalah merupakan doa makbul juga doa. Jadi 3 bentuk makbul. Maknanya kita ambil daripada apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga salafus saleh sebelum Ramadan mereka berdoa. Dalam Ramadan mereka perbanyakkan doa lagi. Jadi maknanya satu daripada amalan untuk menghidupkan Ramadan memperbanyakkan doa. Jangan kita kurang berdoa. Lebih-lebih lagi waktu yang disebutkan tadi dekat dengan waktu berbuka puasa, dekat dengan waktu subuh ni, waktu kita bersahur, dan waktu malam. Waktu malam ni waktu 1/3 pada akhir malam. Ada dalam hadis menyebutkan yakni waktu yang mustajab doa. Yakni 1/3 akhir malam. Malam tu bahagi kepada 3 bahagian. 2/3 bahagian pertama waktu tidur kita, 1/3 kemudian dekat waktu subuh. Waktu itulah yang waktu mustajab doa sampai kepada waktu subuh. Jangan tidak berdoa. Ini amalan Rasulullah memperbanyakkan doa. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini cara kita nak menghidupkan atau menihya Ramadan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Salafus saleh memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan mereka lebih fokus kepada Al-Quran apabila datangnya bulan Ramadan serta meninggalkan yang lainnya. Dan ihya Ramadan bagi salafus saleh
mereka memperbanyakkan baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Bulan yang selain Ramadan mereka baca Al-Quran juga. Tapi bulan Ramadan nampak kesungguhan, nampak perubahan dalam diri mereka. Mereka memperuntukkan sangat banyak masa untuk membaca Al-Quran. Jadi ini adalah merupakan perkara yang perlu kita renung diri kita. Kita banyak baca Al-Quran ke, ataupun kita banyak menatap smartphone kita, handphone kita. Itu tanya diri kita lah. Kalau kita ni banyak bulan Ramadan fokuskan kepada handphone kita. Handphone ni ada macam-macam. Kalau handphone guna baca Al-Quran, ya baguslah. Tapi takut handphone kerana apa? Tengok Facebook, Instagram, Telegram, apa-apa saja, Gram, dan juga WhatsApp dan sebagainya. Habis masa berjam-jam untuk itu, kita rugilah. Kita tidak mengikut salafus salih, kita tidak mengikut Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW, sahabat salafus salih, mereka adalah merupakan generasi yang kuat baca Al-Quran apabila tiba bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyebutkan bahawa dalam satu hadis, anna Jibril kana ya'radu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kull 'am marratan. Fa'arada 'alaihi marratayn fil 'am alladhi qabila fihi. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Jibril akan mengulangi bacaan Al-Quran bersama Nabi SAW pada setiap tahun sekali. Dan ketika tahun kewafatan Nabi, Jibril mengulangi sebanyak 2 kali. Yani tahun-tahun sebelum daripada tahun kewafatan Rasulullah, malaikat Jibril ni dia akan ulang baca Al-Quran bersama Nabi setiap tahun sekali. Ini tadarus. Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Kita ni bertadarus dengan jamaah, dengan imam dan sebagainya. Tadarus maknanya ini sebagai dalil untuk boleh bertadarus. Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Yakni Rasulullah membaca Al-Quran disemak oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Tahun akhir daripada tahun kewafatan Rasulullah, malaikat Jibril datang dan Nabi mengulangi bacaan khatam Al-Quran disemak oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Ini maksudnya bagaimana Al-Quran itu dibaca oleh Rasulullah, disemak oleh malaikat Jibril, yakni makhluk yang menurunkan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bagaimana? Kita ni kena tengok Nabi sendiri pun ini dia bertadarus dengan malaikat Jibril. Yang Nabi baca hari-hari itu jangan cerita lah, sebab Al-Quran dalam dada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu adalah menunjukkan kepada diri Nabi. Sehingga disebutkan kalau ditanya tentang Al-Quran, Aisyah kata tengoklah Nabi. Nabi itulah Al-Quran yang bergerak. Sebab apa yang Nabi buat itu berpandukan pada Al-Quran. Dan dari segi pembacaan yang khususnya, sebelum kewafatan Nabi SAW sekali, khatam setahun dan malaikat Jibril. Tahun kewafatan 2 kali. Ini adalah menunjukkan dengan sempurna bulan Ramadan adalah bulan yang amat istimewa di dalam firman Al-Quran menjadi petunjuk buat sekalian manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hubungan Al-Quran ini dengan Ramadan. Ramadan itu tak bulan turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ia bermaksud masa yang diberikan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan salah. Al-Baqarah ayat 185. Ini bagaimana dalil tentang penurunan Al-Quran. Kan semalam kan solat Jumaat kan, khutbah Jumaat semalam berkenaan dengan apa? Semalam. Bagus semalam, bukan tahun lepas semalam. Khutbah Jumaat semalam berkenaan dengan apa? Mesti dalam solat di sini kan, ke tempat lain, ketidur. Semalam berkenaan dengan Al-Quran dan tadabbur kan. Al-Quran dan tadabbur. Tadabbur ni baca Al-Quran, hayati maknanya dan beramal, termasuk tadabbur. Semalam saya dijemput untuk bertazkirah Jumaat dan juga baca khutbah Jumaat di satu tempat di Shah Alam. Jadi semalam berkenaan dengan Al-Quran. Al-Quran, baca Al-Quran satu di dalam
khutbah Jumaat itu kan ada berkenaan dengan hadis berkenaan baca Al-Quran. Satu huruf baca Al-Quran itu adalah satu kebajikan. Satu huruf daripada Al-Quran, kita baca satu huruf Al-Quran, satu kebajikan. Satu kebajikan nisbahnya 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebajikan, baginya 10 pahala. Satu huruf Al-Quran, satu kebajikan. Dan satu kebajikan nisbahnya 10, yang pahalanya. Siapa membaca Al-Quran sudah tentulah banyaklah pahalanya. Contohnya surah Al-Fatihah 143 huruf. Contohnya surah Al-Ikhlas 47 huruf. Kita baca surah Al-Ikhlas sekali, satu baca 47. Kalau kali dengan 10 dan 470 pahala. Kalau kita baca 10 kali, subhanallah, tabarakallah. Tapi sebab akhirat, benda akhirat ni orang tak berapa kuat nak buat, tak berapa giat. Tapi kalau dunia ni tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Hari Ahad pun time kita walaupun hujan petir ribut, sampai tempat kerja. Sebab apa? Dapur telefon pokok dan sebagainya. Sebab dunia tak salah mencari itu, bukan salah. Tapi kita nak nisbahkan dengan akhirat. Akhirat ni satu daripada huruf Al-Quran, satu kebajikan. Satu kebajikan kali jarak dengan 10. Surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas, dia ada 47 huruf. 47 kali dengan 10, 470. Banyak tu kan. Kalau kita baca 10 kali, ada berapa minit kalau kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali? Sekejap aja, tak sampai sekejam. Tapi sebab benda akhirat. Begitu juga solat berjamaah. Sebab solat jamaah ni pahalanya akhirat baru kita nampak. Anda katalah surah kita ni iklankan, mula daripada besok sesiapa yang solat apa ni, solat berjamaah, dia akan dapat RM27. Ramai orang datang, penuh, selalu penuh. Balik je tuan-tuan, jangan balik. Nanti kita punya bendahari akan bagi satu waktu RM27, RM27, insya-Allah. Memang ramai orang sebab dunia boleh nampak. Dan sebagaimana pula keadaan salafus saleh dalam mengagungkan Al-Quran ketika bulan Ramadan. Apabila ditibanya bulan Ramadan, mereka mengagungkannya dengan membaca serta mengkhatamnya. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah meriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Lihat Syiar Al-Alam Al-Mubala'. Qatadah rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Ketika tibanya Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Manakala ketika tibanya separuh akhir Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali pada setiap hari. Lihat Syiar Alam An-Nubala, juzuk yang kelima, halaman 276. Mujahid rahimahullah bahawasanya beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Masya-Allah. Kalau kita dapat khatam sebulan sekali pun alhamdulillah dah. Ulama-ulama salaf ni satu malam bulan Ramadan sekali khatam Al-Quran dalam dada. Mereka fasih dengan Al-Quran, lancar bacaan mereka, dan mereka diberi sebagai karamah. Karamah baca Al-Quran ni boleh khatam satu malam, satu karamah. Mereka ni orang yang hebat. Karamah ni macam-macam bentuk. Karamah dengan membantu beribadah kepada Allah. Yang biasa kita bikin karamah ni berjalan di atas air, terbang di udara. Kita kasut itu karamah. Kalau terbang di udara itu burung. Kalau berjalan di atas air itu ikan yang lebih bagus. Kadang-kadang ada ajaran-ajaran sesat, dia ajak kita marilah belajar di tempat kami. Di tempat kami kalau belajar ilmu kami boleh terbang di udara. Kalau nak terbang di udara tak payah susah-susah, tuan-tuan pergi ke Asia sana beli tiket terbang di udara. Tak berbaloi kita ni belajar ajaran sesat nak terbang. Tak berbaloi. Yang karamah yang benar ni karamah yang membantu seorang tu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga para ulama-ulama ni, golongan salaf ni, mereka boleh khatam Al-Quran dalam satu malam. Itu karamah bagi mereka. Mereka suka dengan benda itu. Kita ni suka benda-benda yang mencarikan adat yang pelik-pelik ni. Terbang lah, tembak ta'alluq lah, tikam ta'alluq. Itu kesuka yang tu. Yang tu tak ada faedah apa pun.
Yang kita nak ni, karamah yang boleh bantu kita beribadah kepada Allah. Kita boleh baca Al-Quran ni banyak-banyak dalam bulan Ramadan ini penting. Berkata Ar-Rabi' dan Sulaiman rahimahullah bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali pada bulan Ramadan di luar bacaan solat. Imam Syafi'i disebut dalam Syiar Alam An-Nubala juzuk yang ke-10 halaman yang 36 mengatakan Imam Syafi'i dia mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Maknanya satu malam 2 kali, satu malam 2 kali selain daripada bacaan dalam solat. Ini adalah karamah. Imam Malik rahimahullah apabila tiba bulan Ramadan beliau meninggalkan majlis pembacaan hadis dan beralih kepada Al-Quran. Al-Imam Al-Zuhri rahimahullah apabila tiba bulan Ramadan mengatakan bulan ini adalah bulan tilawah membaca Al-Quran dan memberi makan. Yang ketiga menghidupkan malam dan bangun malam qiyamul lail. Kita ni 3 cukup. Ini untuk kita amalkan. Banyak lagi kita boleh tengok dalam blog saya. Qiyam yang dimasukkan di sini adalah menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan bagi kita untuk menunaikan solat sunat yang dikenali dengan solat tarawih secara berjamaah ataupun bersendirian. Solat tarawih merupakan satu juzuk daripada menghidupkan atau mendirikan malam Ramadan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 36 dan juga 1870. Yang bermaksud barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan akan diampunkan baginya segala dosanya yang telah lalu. Hadis di atas bermaksud agar kita bersungguh-sungguh dalam menghidupkan atau membangunkan malam-malam di dalam bulan Ramadan. Ini kerana ganjarannya adalah amat besar bagi orang yang membangunkan malam-malam di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dihapuskan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Banyak. Habis. Di sini ada cara bertahajud dan sebagainya. Tuan boleh rujuk dalam blog saya. Saya ambil anda sekali, tuan. Minta anda sekali. Ini yang memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Ini satunya anda sekali. Perbanyakkan sedekah di dalam bulan Ramadan. Kita ambil masuk hadis saja. Ada Nabi SAW seorang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril AS bertemu dengannya. Adalah Jibril AS bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengulang kaji Al-Quran, dan kemudiannya Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Dalam hadis ini, hadis riwayat oleh Imam Bukhari, hadis nombor 3554. Dalam setiap bulan Ramadan, yakni setiap malam Ramadan, malaikat Jibril akan datang untuk bertadarus dengan Nabi baca Al-Quran dalam setiap malam. Nabi baca Al-Quran ditasmi' didengar oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini guru kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang mengaji tak berguru ni salah dari segi kaedah belajar. Nabi sendiri gurunya adalah malaikat Jibril. Tiba-tiba kita belajar tak ada guru. Guru siapa? Dan Syekhul Google. Belajar dekat mana? Saya punya guru saya Google. Atau belajar sendiri. Belajar sendiri itu faham sendiri. Faham cara kita, bukan cara faham daripada Rasulullah SAW. Nabi sendiri pun belajar dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu sendiri tidak. Malaikat Jibril itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat belajar dengan Nabi, tabi'in belajar dengan sahabat, tabi'in belajar dengan tabi'in, ulama-ulama semua belajar. Bukan belajar baca sendiri buku, tidak. Bila kita boleh baca buku sendiri, apabila kita sudah ada asas agama, ilmu alat sudah cukup, bolehlah baca. Dan kalau ilmu yang kita tak cukup nak baca ilmu yang luar daripada kemampuan kita, kita akan salah faham nanti. Ini masalah. Di sini jelas kepada kita, malaikat Jibril datang kepada Nabi setiap malam untuk mengulang kaji Al-Quran dengan Nabi. Dan kemudian Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin pantas. Yang Nabi lebih murah berbanding dengan angin yang kencang. Itu Nabi lebih murah di dalam bulan Ramadan untuk bersedekah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat menambah kepada kita 4 amalan tadi, amalkan. Ada banyak lagi tuan boleh rujuk dalam blog saya. Dari itu 4 amalan tu amalkan, agar kita dapat hidupkan Ramadan dengan penuh berkesan pada tahun ini. Dan kali inilah tahun terakhir kita dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini memang Ramadan yang terbaik.
Mudah-mudahan jadi syafaat kepada kita, menyelamatkan kita daripada api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'alamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.